Okay, hai. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Ong Hui Fen. So, hari ini Cikgu akan berkongsi dengan anda tentang sains tingkatan 1 bagi subtopik 1.4 penggunaan alat pengukur, kejituan, kepersisan, kepekaan dan ralat. Okey, jom kita lihat pertama. Apa itu kejituan? So, kejituan merujuk kepada kebolehan alat pengukur. So, di sini diberikan 3 jenis alat pengukur, pembaris, angkut vernier dengan tolak skru mikrometer. So, untuk mendapatkan bacaan menghampiri atau menepati nilai sebenarnya. Okey, sebagai contoh, jika kita hendak mengukur panjang sebatang pensel, kita boleh menggunakan pembaris. Okey, dia akan memberikan nilai berapa sentimeter. Tetapi jika kita hendak mengukur ketebalan sehelai kertas, maka kita patut guna tolak skru mikrometer. Jadi, alat pengukur yang boleh memberikan bacaan bagi dekat dengan nilai sebenarnya, maka alat itu dikatakan mempunyai nilai kejituan yang tinggi. Yang kedua, tentang kepersisan. Persisan merujuk kepada kebolehan alat pengukur memberikan bacaan yang hampir sama apabila pengukuran diulang. Okey, contoh kali pertama kita ukur. Okey, panjang pensel ni 10 cm. Kali kedua mungkin dapat 10.1 cm. Jadi setiap kali kita ulang, bacaan tu hampir sama. Jadi alat itu dikatakan mempunyai kepersisan yang tinggi. Ketiga, iaitu kepekaan merujuk kepada kebolehan alat pengukur mengesan perubahan kecil sesuatu kuantiti yang diukur. Okey, contohnya ini tolak skru mikrometer. Okey, memang dia boleh ukur perubahan kecil sehingga 0.01 milimeter. Okey, ingat balik 5 kuantiti fizik asas yang telah kita belajar, iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Jadi kita nak tentukan alat pengukur yang betul bagi setiap satu. Panjang kita akan gunakan pembaris, jisim kita boleh gunakan neraca 3 alur, masa boleh gunakan jam randik, suhu termometer dan arus elektrik dengan ammeter. Jadi kita akan lihat satu per satu. Yang pertama, untuk mengukur panjang. So, panjang ialah jarak di antara 2 titik. Dan unit SI bagi panjang ialah meter. Selain daripada meter, panjang juga boleh diukur dalam milimeter, sentimeter atau kilometer. Dan cara nak ukur, ambil bacaannya, lihat dalam raja ini. Mata pemerhati hendaklah berserenjang dengan skala bacaan untuk mengelakkan ralat paralas. Okey, yang berserenjang ni A, B atau C. Kita lihat yang berserenjang adalah di bahagian B. Yang ini. Okey, so kalau dikedudukan mata di A atau C akan menyebabkan berlakunya ralat paralas. Okay. Yang kedua, kita nak menukar jisim. So, jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalamnya. Okey, jirim kita akan belajar bab 5 nanti ya, sains tingkatan 1. Unit SI bagi jisim ialah kilogram. Dan di sini anda perlu ingat, jisim tak sama dengan berat. Jisim bukan berat. Berat ialah daya tarikan bumi terhadap objek. Dan unit SI bagi berat ialah Newton. Okey, raja ni menunjukkan 3 alat yang digunakan untuk menyukat jisim. Yang pertama ialah neraca tuas. Yang ini neraca 3 alur ataupun neraca 3 palang. Dan pada zaman dahulu orang menggunakan ni dacing untuk menyukat jisim. Okey, next. Seterusnya, nak mengukur masa. Unit SI bagi masa ialah saat. Okey, selain saat, unit lain termasuk minit, jam, hari, bulan, tahun dan dekad. Okey, untuk jam randik. Okey, raja sebelah menunjukkan jam randik yang kita guna di makma. Jam randik dapat mengukur tempoh masa dengan kejituan 0.1 saat atau 0.2 saat. Okey, bagi mengukur suhu pula. Okey, suhu merujuk kepada darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Unit SI bagi suhu ialah Kelvin. Selain daripada Kelvin, unit lain termasuk darjah Celsius. Okey, di sini kita bincangkan 2 jenis termometer. Yang pertama, termometer magma. Okey, dapat menyukat suhu dengan kejituan 1 darjah Celsius. Ini yang panjang ni, termometer magma. Satu lagi yang lebih pendek adalah termometer klinik. Dapat menyukat suhu dengan kejituan 0.1 darjah Celsius. Okey, bagaimana kita nak tukar nilai dalam darjah Celsius kepada Kelvin? Caranya senang saja. Kita tambahkan 273. Sebagai contoh, suhu badan manusia 37 darjah Celsius, kita cuma perlu tambahkan 273.
So, memberikan jawapannya 310 Kelvin. Kita lihat pula menyukat arus elektrik. Dan alat yang kita guna adalah ammeter. So, ammeter digunakan untuk menyukat arus elektrik dalam sesuatu liter elektrik. Okay. Dan satu lagi ialah menyukat isi padu air. Ingat tak, apakah alat radar yang kita guna? Okey, yes, iaitu silinder penyukat. Dan ralat parallax mungkin berlaku apabila mata pembaca tidak berserenjang. Yang tidak berserenjang, lihat raja, iaitu kedudukan mata di A, okey, dan di A dan juga di C. Okey, dan kita sepatutnya ambil bacaan, okey, ambil bacaan di bawah meniskus. Okey, di bawah meniskus, nampak tak ini meniskus kan? Ambil di bahagian bawah, iaitu di kedudukan B. Yang ini baru betul, dikatakan berserenjang. Okey, selepas itu kita akan pergi kepada bahagian penggunaan alat pengukur yang lebih jitu. Yang lebih jitu. Yang ini adalah untuk mengukur panjang. Okey, ada dua alat di sini. Yang pertama, angkuk vernier digital. Okey, yang kedua adalah tolak skru mikrometer digital. Dapat mengukur bacaan dengan lebih tepat dan jitu. Okey, cikgu tak terangkan angkuk vernier dan tolak skru mikrometer dalam video ini. So, sila rujuk video cikgu yang bertajuk angkuk vernier dan tolak skru mikrometer yang cikgu terangkan dengan detail dan cara mengambil ukurannya. Okey. Dan seterusnya, kalau kita nak mengukur jisim dengan lebih jitu, kita akan menggunakan penimbang digital. Nampak tak? Semuanya digital. Sama juga untuk mengukur masa, kita menggunakan jam randik digital sebab dia dapat mengukur masa sehingga 0.01 saat. Berbanding dengan jam randik biasa, hanya dapat mengukur masa sehingga 0.1 saat sahaja. Okey, nampak? Bilangan tempat perpuluhannya lebih. Maka dia lebih tepat, lebih jitu. Seterusnya, lihat kepada menyukat suhu. Okey, dan kita akan menggunakan termometer digital sebab dapat menyukat suhu sehingga 0.1 darjah Celsius. Dan disebabkan ini, termometer digital digunakan di klinik. Okey, next. Untuk pengukuran ni, arus elektrik. Okay, kita juga akan menggunakan ammeter digital sebab dapat menyukat arus elektrik sehingga 0.01 ampere. Okey, selepas tu kita akan lihat kepada subtopiknya iaitu ralat. Okey, ralat ada dua. Satu ralat sistematik merujuk kepada alat. Satu lagi ralat rawa. Okey, merujuk kepada ini, kecuaian manusia. Okey, yang pertama kita lihat kepada ralat sistematik iaitu disebabkan oleh alat. Okey, lihat kepada raja ini adalah merujuk kepada ammeter. So, sepatutnya sebelum kita guna, jarum tu tepat di sifar. Ini terlebih sifar. So, yang ini adalah ralat sifar positif. Dan ini pula belum sampai sifar. Yang ini adalah ralat sifar negatif. Maka, ralat sistematik merujuk kepada ralat sifar ataupun alat pengukur yang tidak jitu. So, ralat sistematik ini adalah ralat yang malak. Sebab disebabkan oleh alat kan, masalah alat tu. Jadi, cara untuk mengatasi ralat sistematik antaranya ialah kita boleh mengendalikan eksperimen dengan berhati-hati atau mengulangi eksperimen dengan menggunakan alat pengukur yang berbeza. Okay, kita lihat ralat yang kedua, iaitu ralat rawa. Ini disebabkan oleh orang. Okay. Kita lihat raja pertama. Ini kedudukan mata. Kita dah belajar. Yang kedua juga kedudukan mata. Dan yang ketiga tentang ammeter. Okay, ammeter. So, ammeter sekarang juga ada cermin anti-parallax. Ini tujuan untuk mengelak ralat parallax. Di sini ada satu lagi tombol pelarasan sifar. Yang ini boleh adjust supaya jarum tu tepat pada sifar. Ini untuk elakkan ralat sifar dan ralat sistematik. So, ralat rawa merujuk kepada ralat parallax, kecuaian pemerhati semasa mengambil bacaan ataupun salah teknik. Dan cara untuk mengatasi ralat rawa antaranya ialah kita boleh mengambil bacaan ukuran beberapa kali, okay, dan mengambil nilai bacaan purata. Cara kedua, mata pemerhati mesti berserenjang dengan skala alat pengukur. Okay, seterusnya, jika kita tidak ada alat pengukur yang tepat, yang sesuai, kita boleh buat anggaran
membuat anggaran. Okey, dalam video ni akan dibincangkan 3. Satu, luas, jisim dan isi padu. Kita lihat yang pertama dulu untuk luas. Luas merujuk kepada besar kawasan tu. Unit SI bagi luas ialah meter persegi. Dan untuk objek sekata, luas boleh diukur dengan rumus. Sebagai contoh, luas segi 4. Okey, nak cari luasnya, panjang darab lebar. Okey. Kalau untuk objek tidak sekata, okey, contoh dan raja ni ini daun. Okey. So daun ni kita boleh dianggarkan dengan kaedah kertas graf. Okey, lihat kertas graf ni, kan satu petak kecil 1 cm darab 1 cm. So satu petak kecil adalah 1 cm persegi. So kita akan tikkan. Okey, tik di petak yang penuh ataupun lebih daripada separuh petak. Okey, dan kita kira kita boleh buat anggaran luasnya 23 cm persegi. Okey. Yang kedua, kita akan lihat kepada membuat anggaran jisim. Okey, contohnya ini. Jisim 100 helai kertas sama dengan 500 gram. Okey, 500 gram. Maka kita boleh anggarkan sehelai kertasnya. Jisim sehelai kertas adalah dianggarkan 5 gram. Kita ambil 500 gram bahagi 100. So kita anggaran lah. Anggar je sehelai 5 gram. Okey, yang ketiga membuat anggaran isi padu. Okey, untuk objek sekata, isi padu diukur dengan rumus. Okay, sebagai contoh, diberikan satu kubus. Okey, so isi padu bagi kubus adalah panjang darab lebar darab tinggi. Okey, mengikut nilai yang diberikan, so adalah 4 darab 4 darab 4. Memberikan 64 cm padu. Bagaimana pula dengan objek tidak sekata? Okey, so kalau objek tidak sekata, isi padu dianggarkan dengan kaedah sesaran air. Okey, lihat gambar ini. Ini adalah satu silinder penyukat yang kita masukkan air memberikan isi padu awal 15 cm padu. Sekarang kita masukkan sebiji batu. Okey, batu tu kan objek tidak sekata. So, memberikan bacaan akhir. Isi padu akhirnya 23 cm padu. Maka, kita boleh buat anggaran bagi isi padu batu dengan mengambil baca isi padu akhir tolak isi padu awal. Okey, 23 cm padu tolak 15 cm padu memberikan 8 cm padu. Okey, dan yang terakhir untuk video ini ialah teknologi dan inovasi dalam alat pengukuran. Okey, yang ini boleh menyukat tekanan darah dengan monitor tekanan darah digital. Dan bacaan hanya perlu beberapa saat sahaja tanpa perlu ke hospital atau klinik. Okey, sekian sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Sekiranya video ini bermanfaat untuk anda, sudilah tekan butang like, boleh share kepada rakan di luar sana dan subscribe channel cikgu sebagai tanda sokongan. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.